Apa lagi tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Kita sama-sama dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan satu tujuan, tak lain untuk sama-sama kita mengesakan Allah. Seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Maknanya Muhammad katakan, qul innama ana basyarum. Maknanya kita ni, Rasulullah kata disuruh oleh Allah berkata, aku dan semua sama-sama manusia. Rasul tu diutus seorang manusia. Kalau diutus malaikat berat kita nak ikut. Jadi dia utus sebagai seorang manusia. Maka itu Allah suruh Rasulullah SAW ucapkan, Qul innama ana basyarum. Katakan, aku ni sama macam kalian. Mula-mula disuruh cakap begitu. Bahasa Allah Ta'ala ni antik. Memang bahasa yang paling tinggi dia punya grade dia. Dia disuruh kata dulu. Muhammad katakan pada semua manusia, semua umat kau, bahawa engkau ni sama macam semua yang manusia-manusia lain. Sama. Tak kira di Islam ke tak Islam. Sama. Tu maknanya. Ana basyarum. Sama. Aku ni basyarum. Wow. Mula-mula dia suruh cakap itu supaya semuanya berkasih sah. Tak boleh membezakan. Engkau Nabi. Tak ada. Maknanya sebelum apa-apa kita ni sama, tak ada beza. Kita ni sama. Disuruh kata gitu. Mula-mula disuruh kata begitu. Qul innama ana mislukum yuha ilayya. Baru dia kata. Namun begitu mislukum yuha ilayya. Namun begitu engkau tu diberi wahyu. Wahyu tu apa? Wahyu tu apa? Siapa yang menyuruh? Wahyu tu daripada Allah. Menyuruh. Menyuruh. Pesuruh. Rasul. Disuruh apa? Sama-sama ilahun sama-sama. Jadi bila seseorang tu tahu ada tujuan hidupnya tu ilahun wahid, untuk mengesakan, menombor satukan Allah, tak ada diri dia, dia tu sama macam Rasulullah. Maqam dia tu sama macam maqam. Dia bukan jangan pula si Haji kata kita kalau sampai ni kita Nabi. Bukan maksud saya maqam. Rasa tu tetap sama macam rasa Rasul tu tadi. Itu yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Supaya kita dapat ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maknanya kurang lebih maknanya Allah kata siapa ingin dicintai aku, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikut Nabi macam mana? Nabi jalan ikut belakangnya Nabi. Bukan itu sebenarnya. Tapi ikut yang sebenar-benar ikut tu, dia ikut pakaian Nabi, janggut Nabi, Nabi pakai celak, Nabi pakai serban.
Nabi akhlak baik, itu semua ikut juga. Tapi yang ikut yang paling original adalah kita tenggelam jadikan diri kita makam Muhammad. Susah lah nak ikut macam tu. Bukan susah. Sebenarnya kita tak tahu cara dia. Allah yang suruh, tentu kita boleh pergi. Sebab contoh tu malaikat ke? Contoh tu kan manusia juga, Muhammad tu kan? Dia tak bagi suruh contohkan kepada malaikat. Tak boleh ikut kita. Dia tak boleh makan, boleh ikut kita. Tak ada nafsu, boleh ikut kita. Mana boleh. Jadi contohkan kepada Nabi Muhammad tu, ana basyarum. Sama macam kita juga manusia. Ada hidung, ada mata, ada telinga. Ada perasaan. Ada suka, ada perasaan sakit. Semua ada. Cukup. Sama macam kita juga. Jadi tu yang disuruh ikut. Supaya ikut yang macam mana? Ikut jadi macam Muhammad. Perangai, sifat, akhlak tu tadi. Nombor satu, akhlak macam mana? Tak ada kedirian. Tu nombor satu yang kita nak ikut. Tu mana tenggelam. Bila itu boleh kita buat, yang lain-lain tu jadi mudah. Dan Muhammad tak ada keakuan diri. Bila dah tak ada keakuan diri, mula-mula kata ada sama. Lepas tu, namun kepadaku dibagi wahyu. Wahyu nak turun tu, kena delete dalam tu. Delete dalam diri tu, kena hilang keakuan diri. Bila hilang keakuan diri, masuklah tadi. Mislukum yuha ilayya annama ilahukum. Datanglah wahyu yang menyuruh untuk memahami kau tu tak ada. Yang ada hanya untuk mengwahid nombor satu kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tenggelam. Jadi Nur Muhammad ataupun tenggelam, tak ada keakuan diri, maka yang ada hanya dia. Bukan mengaku kita ni Allah. Tak ada kita ni, tak ada. Yang ada hanya dia lah. Bila kita dapat duduk situ, dia. Maka kita telah mengikuti yang Allah Ta'ala suruh tadi. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni tadi. Fattabi'uni tadi. Kita telah ikut, maka tenggelamlah kita. Tak ada keakuan diri, kita dah ikut. Itu makna ikut. Ini pendapat ni bukan ikut kepala saya cakap senang-senang saja tafsirkan macam tu pula. Ahli tafsir ni, aku baca kitab ni pun tak ada tafsir macam ni, dia pandai-pandai je tafsir macam tu. Itu terserah. Saya bukan berkata ikut hawa nafsu, tapi saya nak memudahkan. Itulah sebenarnya pakaian yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan kita laqad khalaqanal insana fi ahsani. Kita tinggi darjat kita. Jangan kita rendahkan. Kenapa? Kerana kita tak ada keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, dia tu yang mahal. Tu yang darjat tu tinggi. Bukan kita. Bila kita dapat hilangkan keakuan diri. Maka jadilah tadi. Dia tu tadi. Wa rafa'na laka dzikra. Terus nama kita diangkat oleh Allah. Sebab tak ada merasa keakuan diri. Dan jadi bahaya kita ni ada keakuan diri. Fir'aun, Namrud, Qarun, apa lagi? Geng-geng dia tu semua, itu semua ada keakuan diri. Dia kata, ana rabbukumul a'la. Dia mengaku, aku Tuhan yang paling tinggi. Dia punya biadab dia tu. Dia pakai kudrat Allah. Dia pakai Allah Ta'ala punya pendengaran. Dia pakai Allah Ta'ala punya rezeki. Dia gunakan Allah Ta'ala punya kebijaksanaan. Dia kata dia yang hebat. Allah bagi lagi. Sebab nak jadikan contoh kepada kita. Jangan jadi manusia yang mengaku keakuan diri. Aku yang angkat gelas ni. Bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita angkat gelas, kita tak rasa Allah yang angkat. Kita akan rasa siapa? Dan kadang-kadang kita tak rasa langsung, lagi bahaya. Macam tak ada rasa. Ini kita dah biasa kan? Tapi bila kita belajar ni, rohaniah kita jadi halus. Jadi lemah lembut. Waliyatalataf. Jadi latif. Kita bergerak pun kita rasakan dia yang gerakkan. Dia jadi lambat tau. Bukan kita jadi pergerakan tu lambat. Kita rasa lambat. Padahal macam biasa je. Tapi bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, roh kita jadi dia nak ajar kita. Yang gerak tu bukan kau. Jadi dia jadi macam slow tu. Itu tadi. Gerakan kita melihat kita tengah. Melihat sama sebenarnya. Tapi kita dah belajar. Kita tak nampak pedang tu dulu. Kita nampak yang jadikan pedang tu dah. Dah kita nak. Kita dah tadi semalam. Siapa yang dapat ilmu semalam. Allah bagi. Itu masing-masing punya bagian. Mana durian tu. Mana kita dah tahu dah ketersambungan rasa durian tu dengan kita tahu keterpisahan dia. Tapi bila kita dah belajar sebenarnya dia tak pernah terpisah pun. Sebab apa kita tahu siapa yang menciptakan rasa durian tu. Dia tak pernah terpisah pun.
Itu yang mahal tu. Itu rahsia tu. Makna kita tak boleh, makna nak bagi betul tu. Itu saya hanya ceritakan dengan izin Allah. Siapa yang dapat, dapatlah. Beruntunglah dia. Itulah dia makam saya cakap tadi. Kita sebenarnya berada di dalam pengaturan Allah. 24 jam dalam pengaturan Allah. Semua dia yang nak bagi turunkan buah durian, dia nak bagi kita rasa buah durian, dia yang kabarkan kepada kita durian tu macam mana rasa. Dia yang nak bagi ingatkan dia, memuji dia, semua dia tak ada apa dah. Rupanya tak pernah pun terputus. Tapi sebelum kita nak dapat pelajaran ni, seolah-olah kita nak sambung gitu. Ketersambungan, usul. Tapi bila dah sambung, rupanya kita tak pernah terputus pun. Kita je rasa terputus. Dia dah sampai dia punya matlamat sebenarnya. Maknanya, di mana pun kita arahkan, di mana pun kita pandang, di mana pun akal kita pergi, di mana alam dicabut, diletak alam barzah, alam masyar nanti, alam apa pun, tetap kita dengan siapa? Allah. Itu paling mustahak sekali. Sebab kita di dunia lagi dianugerahi oleh Allah untuk selalu dengan dia, berkehidupan dengan Allah. Kita bergerak, kita rasakan Allah yang gerakkan, kita melihat dengan penglihatan Allah. Kena bersama dengan Allah maknanya. Istilah tu lagi istilah ada dua. Tapi nak dikhabarkan kenalah ucap bersama. Tapi sebenarnya dia esa lah. Dia je lah. Je lah. Tak ada dua pun. Tapi nak cerita kenalah. Macam kul huwallahu ahad. Mana ada yang sebut, ada yang menghasilkan dia esa. Tu dua juga. Tapi kalau kita fahami, sebenarnya yang ucap tu pun kul pun dia, yang suruh ucap pun dia, yang puji pun dia, yang ada pun semua dia. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal dia sekali. Bahagia hidup itu. Itulah tempat yang paling aman, yang paling selamat sekali. Itu tadi. Mana kita berada di dalam benteng Allah. Kefahaman ni yang sekarang ni susah kita nak dapati. Balik-balik sekarang ni kita cerita tentang macam mana nak mengolahkan tentang pentadbiran kita punya keadaan sekarang ni. Sampai bila tak boleh selesai? Pentadbiran yang boleh mentadbir adalah pentadbiran Allah. Kalau bagi pada manusia yang sekarang ni akhir zaman, makin melingkup yang kita tengok. Sejak merdeka sampai sekarang lingkup je jawapan dia. Lagi kau bijak, lagi lingkup. Sebab apa? Kita jauh dengan Allah. Kita rasa ilmu tu lebih hebat daripada pencipta ilmu tu. Kita silap. Gitu. Bila kita pegang pada ilmu, kita akan tukar ilmu tu tadi. Ikut kepala kita. Tapi kalau kita takut pada penjaga ilmu tu, pencipta ilmu tu, kita akan bergantung kepada Allah dulu, bukan kepada ilmu. Iaitu dipanggil hakim. Kebijaksanaan Allah. Si Aziz kata tak usah pegang Quran, tak usah pegang kitab, terus Allah je. Bukan maksud saya gitu. Maksud saya, kalau kita dah belajar Quran, dah baca tafsir, dah tahu semua hadis-hadis, kita kena letak tepi. Berat kau keledai bawa kitab. Jangan bawa dalam diri kau benda-benda tu. Kau dah belajar, letak delete kan, letak tepi. Ringan kau dengan Allah. Kehidupan kau dengan Allah, bukan dengan kitab, bukan saya cakap tak boleh belajar. Belajar tapi letak tepi. Kau bawa benda tu berat nanti. Handphone tahu pula dah berat, delete pula. Asing ke tepi ke, tahu pula kan kau dah penuh handphone. Dalam diri kita dah bersarang macam-macam, kita penuhi lagi pula. Allah tu nak letak kat mana? Dah macam-macam dalam diri. Jadi boleh belajar tapi letak tepi saya cakap. Sebab Allah dah kata la ilaha illallah. Tak ada, jangan adakan. Ilmu pun tak ada, semua tak ada. Letak tepi. Yang ada, jangan kau menyembah ilmu. Jangan kau menyembah kau punya kepengetahuan. Itu pengetahuan aku. Kau kena menyembah akunya yang menciptakan pengetahuan. Ya. Jadi pegang pada situ supaya kita tak mensekutukan Allah dalam ibadah. Allah Ta'ala kata apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Jangan salah-salahkan faham maksud saya. Saya dah terangkan jelas. Sebab saya dah cakap tadi, boleh belajar banyak mana, belajarlah. Ilmu apa pun nak belajar, belajarlah. Tapi dah belajar, letak tepi, kita mesti harus dengan Allah.
sentiasa mengesakan Allah itu lebih mustahak lagi. Jadi bila datang nanti persoalan tentang hukum-hukum, baru orang tanya pada kita bagaimana hukum ni, kita minta fatwa pada mana? Bukan pada kitab, bukan kepada hadis. Tapi fatwa kita minta kepada Allah yang kita dah kenal. Jangan turun pada kitab. Tu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ahada tu tunggal dia aja. Kalau ada kitab bukan ahada. Kitab tulisan wahyu tu jangan diletakkan. Allah Taala kata perkataanku sebagai sembahan. Letakkan akunya tadi. Harus kau kenal. Jadi Nabi Musa kan sakit gigi nak pergi perang. Dia tanya Allah. Allah Taala kata apa? Atas bukit tu ada pokok. Pergi naik. Pasal dia tanya Allah. Dia pun pergi pokok tu. Dia kunyah pakai mulut. Allah Taala kata. Dia kunyah. Baru sentuh daun dia. Baik gigi dia. Alhamdulillah dia pun turun. Tak sempat lagi pergi perang. Sakit balik. Dia tak tanya Allah pula. Dia terus pergi. 100 lai tak baik-baik lagi. Apa ni ya Allah? 100 lai dia tak baik lah. Tadi kau tanya aku tak Musa? Tanya. Yang ni kedua kau tanya aku dah? Tak. Kau sembah daun lah tu. Nampak? Jadi saya nak bagi kenal Allah. Bukan ajak mensekutukan Allah atau mengaku Tuhan. Saya nak betul-betul kita betul-betul dengan Allah. Tak mensekutukan Allah dalam hidup kita. Tidak bergantung dengan apa pun. Bergantung kita kepada hasbunallah wa ni'mal. Dia betul-betul. Baru kita jadi hamba Allah yang sebenar-benar. Begitu Nabi Musa diajar oleh Allah SWT. Jadi kita kena ambil pelajaran tu. Mentang-mentang klinik tu boleh baik yang kita sakit gigi. Contohnya klinik Izham lah. Kita pergi sekali, baik. Kali kedua sakit gigi, kita terus pergi. Tak baik, mengamuk kita kan. Apa ni, tu hari baik. Tu. Nampak sangat kita dah menyembah kepada obat itu tadi. Senangnya kita dah sekutukan Allah. Orang yang mensekutukan Allah, doa dia tak diterima. Amalan dia tersangkut. Allah tak terima ampunan. Ya Allah, berat betul orang mensekutukan Allah ni. Dia ada dua penyembahan. Satu obat, satu Allah. Dia jadikan dua. Bahaya tu. Di samping sembah Allah, di samping itu sembah, ada satu lagi, obat ke apa benda pegangan dia. Dua pula, mana boleh? Tak boleh. Itu dimaksudkan wala yusyrik bi ibad. Aku masuk surga sebab amalan aku banyak. Syirik tu. Allah Ta'ala kata keluarkan. Aku tak boleh disekutukan. Tak boleh. Aku mutlak. Aku nak masukkan kau surga. Aku. Bukan pasal kau punya amalan kau. Nampak tu. Bukanlah Allah tak bagi kita buat amalan. Tapi jangan menyangka bila kita buat ibadah 60 tahun. Tiap-tiap malam buat 5 jam sampai ke subuh. Kita sangka itu amalan kita. Jangan mengaku. Kita buat rajin sungguh-sungguh. Tapi kita serahkan kepada Allah. Allah nak kita begitu. Sentiasa dengan bukan dengan amalan yang kita. Siapa kita nak mengaku tu amalan kita? Siapa yang bagi kudrat untuk kita dapat buat tu? Siapa yang bagi kehendak untuk kita nak ke situ? Siapa yang istiqamah tetapkan kita untuk dapat itu? Siapa? Jangan main-main. Itu pasal Allah Ta'ala titik beratkan pengenalan kita tentang Allah. Allah tak suruh sembah dia dulu. Jangan pula nanti kita ada yang tak kenal Allah, si Haji kata jangan sembah dulu, langsung berhenti solat, suruh belajar. Bukan maksud saya gitu. Solat jalan terus tapi tetap cari ilmu ni sampai betul-betul kita kenal Allah. Di samping itu kita solat lah, puasa ke buat juga. Tapi kita kuatkan lagi belajar. Supaya bila kita buat apa amalan, kita bersandar kepada Allah. Engkau lah yang bagi aku kudrat untuk berdiri tengah malam ni, ya Allah. Engkau yang bagi aku kehendak syok untuk buat ibadah, ya Allah. Kau bagi ke aku ni, malas aku, ya Allah. Begitu yang Allah nak dengar. Kekuasaan dia je. Tak mahu ada engkau tu memiliki sikit pun kekuasaan, pengakuan. Itu baru hidup kita bahagia. Di dunia lagi hidup kita bahagia. Sebab apa? Ridha Allah. Apa gunanya kalau kita amalan banyak, Allah tak ridha? Suka tak? Kita tak mau. Kita biar sikit amalan tapi Allah ridha hidup kita. Ahsanu amala je. Kita tak ada membuat sekutu pada Allah. Buat Allah marah. Maksudnya buat Allah marah. Allah tak marah pun. Tapi Allah buat marah supaya kita sedar, kita silap. Saya suka macam tu. Bahasa saya suka begitu. Allah tak pernah marah pun. Tapi Allah buat marah. Saya jadi bapa. Kan? Tengok anak tu buat tak betul. Saya biarkan. Lama-lama saya kena buat marah lah.
Kena buat marah. Jangan, abah tak suka ni. Contoh kan. Tapi bukanlah abah tu marah. Abah kena buat watak itu supaya anak tu tahu. Tak, abah tak bagilah. Betul? Tapi sebenarnya bukan dia marah. Tapi dia nak nunjukkan, dia nak sayang kita. Dia merendahkan diri buat marah. Contohnya gitu. Jangan ingat Allah tu marah je tak. Allah tak ada marah. Allah keadaan dia sentiasa sempurna, asyik dengan diri dia sendiri. Dia semua dia tahu. Semua ni daripada A sampai Z, siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, semua dalam tangan kekuasaan Allah. Apa yang nak dirisaukan? Allah nak risau apa? Semua di tangan dia kekuasaan pun. Yang nak buat masukkan neraka pun dia, nak duduk kat syurga pun, tak duduk mana-mana pun dia juga. Apa dia nak risau kan? Tapi kita perlu ingat, dah ada ayat-ayat Allah seolah Allah murka lah. Tu jangan kita ingat Allah murka. Allah tu cuma nak menunjukkan supaya dia tak suka lah. Dia nak ajar kita. Dia nak tunjuk kita. Allah tu cukup maha baik. Jadi jangan sangka buruk. Dia marah pun baik juga sebenarnya. Dia nak ngajar kita. Jadi tengok, perlihatkan dalam kehidupan kita. Di hidup kita ni, setiap detik kita bangun tidur, dengan siapa kita bila bangun tidur? Dengan siapa? Bila kita celik mata, Mac nampak? Kaum muslimat nampak bila bangun tidur je? Nampak apa dulu? Nak siapkan suami punya sarapan? Basuh baju, anak tukar lampin anak apa? Betul? Dia cakaplah, itu memang betul lah kehidupan kita. Bila bangun tidur, kita bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan nampak apa punya susunan yang biasa kita lakukan. Kalau suami-suamilah kan? Kalau anak-anak lah kita fikir, bangun tidur terus, anak aku ni mana? Ni selimut ke apa? Contohnya. Tapi jangan situ dulu kita ajar. Sebab kita nak berkehidupan dengan Allah. Kita bangun tu siapa yang bangunkan kita? Jadi cuba ingatlah siapa yang bangunkan aku ni. Kenapa kita tak sebut yang bangunkan kita ni, hidupkan kita? Rugilah kita. Cuma Swiss tu yang nak hidupkan. Dapat kita punya keseronokan. Dapat ridha Allah. Baca ayat panjang-panjang, ridha Allah tak dapat. Rugilah. Jadi ridha Allah, bangun dia tidur. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, aku hidup lagi. Bernafas aku. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, puji Allah. Kan Nabi Adam masuk roh. Patung masuk roh. Apa dia sebut? Bismillah ke? Mana dia sebut Bismillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Puji pada Allah. Sebab hidup aku yang kau bagi hidup. Cuba rasakan begitu. Pasal tidur tadi, hidup ke mati? Mati. Siapa yang mati kan? Laqad mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, dia yang jadikan mati dan hidup kamu. Kau tak nampak ke aku? Buatlah ahsanu amalah. Allah sayang kita, Allah tegur. Kenapa tak nampak aku? Aku sayang. Aku tak tinggalkan kau. Engkau je lupa aku. Allah bagi peluang berpuluh-puluh tahun lagi supaya hiduplah dengan aku. Kau hanya selamat dengan aku. Aku tak nak kau terpisah daripada aku. Punya sayang Allah Ta'ala. Kita buat je. Buat kepala kita. Tapi Alhamdulillah, bila Allah dah berikan kita kepahaman, maknanya Allah sayang kita. Jangan tunggu lagi. Nak tunggu bas mana lagi? Dah sampai dah bagi hidayah ni. Berhidupanlah dengan Allah. Sudahlah tu. Jangan lagi berhidupan dengan makhluk. Allah lah dahulu. Bila kita berhidupan dengan Allah 24 jam, Allah akan urus semua kehidupan apa saja pun. Mudah bagi Allah untuk mengurus anak, isteri, suami. Semua akan jadi urusan padang mahsyar, urusan apa pun dalam kubur, semuanya aku yang uruskan. Ada yang nak risau lagi? Adalah risau bila kita dah serahkan betul-betul pada Allah. Masalah kita tak serah pada Allah, dah serah ambil balik. Siapa kita dah serah ambil balik? Jadi ubahlah. Ubah. Sama-sama kita ubah. Peluang dah Allah bagi. Banyak peluang dah Allah bagi dah. Cukup-cukuplah tu. Kembalilah betul-betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilan manja Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Bila aku dah bagi ketenangan, aku dah memberikan pengetahuan aku kepada engkau, maka engkau jiwa yang tenang. Duduklah dengan aku kembali, dengan aku sentiasa. Jangan ada masa keakuan lagi. Maka aku akan redha radiyatun mardiyah. Redha dan aku akan memberikan kurniaanku yang sebenar-benar.
Fatauli fi ibadi. Engkaulah golongan hamba-Ku yang benar-benar. Hamba-Ku yang benar. Allah istiharkan kita hamba-Nya yang betul-betul. Tak seronok kita. Allah sendiri mengisytiharkan. Kalau kita yang sendiri ataupun orang-orang lain isytiharkan kita baik, itu belum baik. Tapi kalau Allah dah isytiharkan kita ni, hamba Dia yang betul-betul, ya Allah, tak ada yang lebih syok lagi. Kan? Ada lagi lebih baik. Cukup kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup kita kalau dapat Allah yang bagi, cukup kita puas hati. Hingga kita merasakan kita lah manusia yang paling bahagia. Pernah jumpa manusia paling bahagia? Pernah? Diri kita lah. Kalau bila kita lah kenal, diri kenal Allah. Kita lah manusia paling bahagia. Tak payah cari orang lain. Kita lah sendiri manusia yang paling bahagia. Hidup yang Allah bagi bukan untuk menyusahkan. Allah tak nak menyusahkan kita. Dia bagi hidup bukan menyusahkan kita. Dia bagi hidup supaya kita ni senang. Maka tu ucapan yang masuk dalam diri kita, Alhamdulillah. Puji atas puji, dia memuji dirinya sendiri. Dia sendirilah. Itu yang nikmat tu tadi. Semalam kan dah bagi tahu, kalau seluruh penduduk bumi, seluruh makhluk-makhluk Allah memuji Allah pun tetap juga tak cukup lagi. Tak sama macam Allah tu puji diri dia sendiri. Bila kita dah faham apa itu tadi, Allah memuji diri dia sendiri, macam Rasulullah ucapkan, ya Allah, pujian aku ni bukanlah aku memujimu, ya Allah, kata Rasulullah. Bila Rasulullah dah asyik dengan Allah. Bila Rasulullah dah asyik dengan Allah, Rasulullah kata apa? Bukan aku yang memujimu, ya Allah, sesungguhnya engkau lah memuji dirimu sendiri. Aku ganti menunjukkan engkau memuji dirimu. Syok lah tu, dalam keadaan dia syok dia sebut gitu. Asyik. Itu yang kita nak kena faham betul-betul. Kalau kita sebut dalam Al-Fatihah, kalau kita menyebut tu Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tak menghadirkan nikmat tu tadi. Maka kita bukanlah seorang yang membaca dengan roh. Membaca Al-Fatihah dengan roh. Maknanya kita membaca Al-Fatihah tanpa merasakan makanan roh. Maknanya kita baca Al-Fatihah tapi kita tidak menghirup kelazatan makanan roh tadi. Kita hanya halwa telinga aja. Kita nak sebut Alhamdulillahirrabbilalamin untuk kita nak rasa macam seolah-olah kita yang puji Allah tu. Itu kita tak sampai kepada ibarat kita baling ke atas tak ada yang sambut. Kita baling bola ke atas tak ada yang sambut. Turun balik kena kita balik. Tapi ini kita lontarkan puji tu Alhamdulillahirrabbilalamin, ada yang nyambut. Terima dia apa yang kita puji. Ni rahsia dia. Kita ucap Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tahu yang suruh puji siapa? Dia. Yang keluar kalam siapa? Yang tak dengar kalam tu telinga siapa? Dengar siapa? Dia. Ada kita lagi? Takkan dia puji dia, betul? Itu yang disambut. Itulah yang dikatakan wusul. Dialah dia sebenarnya. Tak ke mana-mana pun. Dia dia tak ada putus pun. Tak ada. Tapi istilahnya wusul. Itulah sampai. Bila orang dah mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dia tahu yang puji Tuhan, engkau lah yang memuji dirimu, ya Allah. Semua yang ada sekian alam memuji engkau tak sama. Engkau memuji dirimu, ya Allah. Maka orang tu telah sampai. Dan Al-Fatihah dia, Alhamdulillah dia sebut tu tadi, seluruh amalan penduduk-penduduk bumi ditimbang, berat lagi yang kefahaman orang yang sebut Alhamdulillah, subhanallah. Bila dia sebut tadi, Alhamdulillah, dia bukan dia memuji, tapi engkau lah memuji dirimu, ya Allah. Bukan kalam aku. Seluruh penduduk bumi beramal, timbangan dia tu berat lagi orang yang begini dia disebut tu tadi. Subhanallah. Sebab orang penduduk bumi seluruhnya menyebut dia tak kenal Allah. Tapi ni dia sebut dia kenal Allah. Bukan aku yang memuji. Sesungguhnya kalam kau dan engkau yang menyuruh memuji. Engkau yang memuji dia. Yang banyak tadi tak faham. Dia kata dia yang memuji. Mana nak sama timbangan berat orang yang gitu. Tu Allah maksudkan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastaun. Surat Sajadah Allah Taala kata tak sama orang yang mukmin. Orang mukmin dia kenal Allah. Kenal diri dah tak ada kedirian dia dah. Dengan orang fasik ni mana dia jahil tentang Allah. Dia beramal banyak mana pun Allah Taala kata tak sama orang mukmin dengan orang fasik. La yastaun. Allah sendiri soal, Allah sendiri jawab. Tak sama. Jadi kita nak kena duduk jadi orang
Orang Islam banyak tapi orang mukmin Islam belum tentu mukmin, mukmin tentu Islam. Kita nak jadi Islam yang mukmin. Supaya bila orang sebut kita automatik mukmin, kita automatik Islam. Tapi kalau Islam belum tentu duduk dalam golongan mukmin, belum tentu. Islam ada yang munafik tau. Tapi mukmin tak ada. Cuma mukmin ada yang kuat, ada yang lemah, itu je. Allah lebih suka mukmin yang kuat. Tu. Jadi kita sama-sama lihat wa fi anfusikum afala, tengok dalam diri kita. Jangan kita nak harapkan orang lain untuk membentuk rohaniah kita. Kita kena jujur pada diri kita sendiri. Adakah kita bangun tidur, kita melihat Allah dulu, merasakan Allah dulu, merasakan keasyikan dengan Allah dulu? Adakah gitu? Kalau ada gitu, bagus, teruskan. Nanti Allah akan wizidnahum, akan tambah lagi petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita. Cantik kita berkehidupan dengan Allah. Allah akan atur petunjuk-petunjuk dia untuk kita ke depan. Sebab kita ke depan sesaat ni kita tak tahu apa akan jadi. Jadi yang nak menghadapi ke depan kita, nafas kita turun naik, itu adalah apa yang akan berlaku semua harus dengan Allah, bukan dengan diri kita, bukan dengan ilmu kita, dengan kefahaman kita, bukan, dengan Allah. Bismillah tu dengan Allah. Jadi perhatikan. Itu aja, bangun tidur aja, latih dulu. Kemudian satu lagi lah, bila nak tidur. Bila nak tidur. Pernah cakap tak 19 kali Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa disebut Bismillahirrahmanirrahim? Apa tu? Pemurah dan ada kita sebut, Ya Allah aku sayang kau, aku sayang. Padahal perkataan tu pengasih dan penyayang. Tapi kenapa kita tak feeling pula? Pasal kita tak kenal Allah, tak feeling tu. Cuba sebut dengan feeling. Dengan rasa cinta. Dengan rasa asyik. Kita nak asyik dengan cinta dengan siapa lagi? Ada makhluk lebih hebat bagi kita hidup. Bagi kita penglihatan. Bagi kita pendengaran. Bagi kita rezeki. Bagi kita macam-macam. Ada makhluk buat macam tu dengan kita? Tak ada pun dengan kita nak bercinta dengan makhluk. Apa lebih-lebih? Tu pasal Allah tu lebih bagi kita. Kita patut buat lebih kepada Allah. Sebab Allah dah tentu-tentu cinta kasih kepada kita. Dia bagi nikmat bermacam-macam. Kita pula boleh jatuh cinta pada makhluk lain. Patutnya kita dengan Allah. Terbalik pula jadinya. Jadi, masa nak tidur, cubalah belajar cinta dengan Allah. Waktu nak muka syok macam mana muka syok? Tahu. Muka syok asyik ni macam mana? Dengan makhluk tahu. Dengan Allah tak tahu nak buat. Kacau kita ni. Kita dah banyak salah jalan. Dinas siratal mustaqim. Dinas siratal mustaqim hari-hari sebut. Jalannya betul dengan Allah tak tahu. Syek dengan Allah. Tidur tu, Ya Allah aku rindu, Ya Allah aku. Buat muka-muka yang betul-betul cinta, rindu. Buat muka macam tu. Buat muka pun tak apa. Buat tak apa. Suami dia kata, apa pun terbiat awak ni senyum seorang-seorang ni. Isteri aku kenapa ni semenjak belajar dengan si Aziz dah jadi lain ni. Tak apa, biarkan. Yang penting kita bahagia dengan Allah. Kita nak bahagia dengan Allah kehidupan kita. Betul? Kita nak bahagia dengan siapa lagi? Yang lain tak dapat tak apa, janji engkau Ya Allah aku bahagia. Tu ajar diri kita, tu skill. Ajar tu skill Rasulullah dapat tu, skill. Macam mana amalan Rasulullah dapat cinta pada Allah? Kita pun ikut ayat ni. Bukan ayat. Bukan saya kata ayat tu tak betul. Bukan ayat. Skill. Ni skill ni yang ni bagi malam ni Allah bagi ni. Skill tu. Orang main biola tu, dia latihan hari-hari kan. Tu. Bila orang dah ramai tu, dia dah mahir kan. Dia buatlah muka, dia ni memang peril main padahal dia saja buat muka macam tu. Bila orang tanya, apa awak buat, nampak menghayati betul. Sebenarnya aku dah biasa. Tapi aku buat muka macam tu lah. Engkau tak tahu apa. Padahal otak aku ke mana-mana. Dia bukan kusyuk pun, otak dia ke mana-mana pun. Tapi disebabkan dia dah mahir, penonton ingat dia ni kusyuk pula. Padahal dia buat-buat. Kita tahu.
Itu pasal kita boleh buat-buat begitu. Rasulullah bagi buat. Pasal benda tu elok. Tak takut dengan Allah pun buat-buat takut. Bagus. Lama-lama dapatlah takut pada Allah betul-betul. Tak syok dengan Allah pun buat-buat syok. Tapi janganlah melampau-lampau pula. Solat tu. Si Haji kata buat-buat khusyuk. Kita pun lebih-lebih sampai ganggu sebelah pula. Aku syok ni, aku syok. Dah kacau betul lah. Bukanlah maksud saya gitu. Maknanya dalaman kita tu apalah. Jangan ganggu orang lah. Kita buat lah. Nak tidur tu. Jangan sampai suami pun perasan. Ini ngigau ke? Kena apa? Kena kontrol sikit. Kita ni sebenarnya hidup kita Allah bagi bahagia. Bahagia tu dengan siapa? Rasakan dengan Allah. Sebab dia baru kita tahu tu kehidupan. Jadi bila datang apa pun ujian, apa pun bala bencana, kita dah ada hiburan kita. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak bagi tu semua adalah Allah bagi susah ataupun senang untuk kita selalu dengan dia. Lagi-lagi kalau dia bagi ujian tu untuk membawa kita lebih dekat kepada, lebih syok kepada Allah SWT. Dia bagi ujian ini di luar, dalaman dia bagi rohaniah kita dengan dia asyik. Special Allah bagi. Dia bagi nikmat di luar, dalam rohaniah dia tak bagi. Banyak orang kena begitu. Bila kena ujian, boleh daripada Allah. Kapal pecah melanda kat ombak. Dah terkapal-kapal hidup mati dah. Ya Allah, aku khusyuk. Ya Allah, minta engkau yang boleh tolong. Dah dia memang tak ada benda nak tolong. Khusyuklah dia mohon pada Allah. Bila dah selamat, lupa pula. Jadi kita nak sentiasa rasakan kita harus betul-betul dengan Allah kehidupan kita. Bahagialah kita. Bila kita dah dapat pegang situ, nanti bila kita akan tahu diri kita ni nanti masuk. Bila diri kita masuk, dia tak rasa syok tu. Tu maknanya kedirian kita dah masuk lah tu. Dalam Kaabah kita, ada Allah je contoh je. Kita hanya Allah, kita pun tawaf kat kolbun kita ni, supaya jangan lain kita putuskan. Kehendak-kehendak kita tu kita putuskan duduk di lu. Yang di dalam istana kolbun kita hanya sirrullah rahsia kita asyik dengan Allah. Tapi sebelum tu dalam tu dah penuh dengan riak, takbur, sombong, hujub, berhala-berhala. Kena keluarkan dulu. Keluar musyahadah nama dia. Keluarkan dulu. Jangan itu tak dikeluarkan dulu, kita tawaf dulu. Lepas tu asal ni tak keluar-keluar lagi. Engkau tak keluarkan dulu. Keluarkan dulu, kosongkan. Baru dia tawaf, baru dijaga jangan bagi masuk. Engkau pun tak boleh masuk dalam tu. Gunakan pedang la ilaha il. Tawaf. Keliling. Supaya kita nak kawal jangan bagi asal keliling kita banyak nak masuk dalam tu, nak ganggu kita dengan kekasih kita dalam tu. Itu tadi ya. Tengok masing-masing punya perjuangan ni nama jihad yang paling berat lawan hawa nafsu. Itulah dia. Istiharkan peperang. Jangan tak istiharkan pula. Tenang-tenang ya benda tu ada dalam diri kita. Tak boleh. Kena istiharkan. Itulah nilai kita di sisi Allah SWT. Asanu amalah tu kita berjuangkan untuk jangan bagi yang lain dalam kolbun kita, melainkan Allah. Proses. Ni hari latihan tu dulu. Tu. Nanti nampak suami pula buat macam tu, janganlah cakap suami aku ni pun sama. Kena faham lah, bagi-bagi tugas lah. Pandai letak. Jangan masing-masing buat hal sendiri pun bahaya juga. Kena tolak ansur, ada pembahagian dia. Untuk Allah, untuk amanah dengan suami kan. Suami pula dengan isteri. Tu. Kena faham. Jangan pula dia dapat benda ni dah. Masing-masing buat hal masing-masing. Jangan. Jadi rosak juga nanti. Tak boleh. Kita wa hablum minallah, wa hablum minan. Ada perhubungan yang baik. Allah Ta'ala kata dengan Allah. Dan pasti akan jadi baik dengan dia tak akan jadi rosak. Dia akan jadi baik sebenarnya. Kita kena faham. Tu. Jadi dua tadi nak tidur, bangun tidur dengan sebelum feeling dulu. Nak feeling pandai-pandai. Pertama saya bagi rahsia nak feeling, jangan putus wuduk. Pandai-pandailah. Dengan suami kah? Itu saya tak tahu. Tapi pandai-pandailah. Kontrol sendiri jaga wuduk. Jaga wuduk. Batal wuduk, ambil wuduk lagi. Tu. Nanti kita akan dapat
rahsia tu nanti. Kehidupan kita bukan makna kehidupan kita nanti dengan Allah cantik, makna dengan keluarga tak cantik, bukan. Dia bila kita perhubungan kita wa'abdu minallah cantik, dengan makhluk akan jadi lebih cantik. Ni hari kita bahagia 10 dengan Allah, besok naik 11. Cinta dengan Allah. Besok naik 12. Dengan suami pun gitu, 10, besok naik 11. Besok naik 12. Dia bukan makin kita makin dengan Allah, makin jauh pula dengan yang lain. Tak. Itu salah tu. Tengok style Rasulullah, akhlak Rasulullah kan. Dengan Allah pun berhubungan cinta, cantik. Dengan makhluk pun cantik. Makhluk ludah dia ke apa ke, baling batu, fitnah dia. Tetap dia doa, kan dia sayang umat dia. Jangan apa-apakan umat aku, ya Allah. Dia baling batu dengan aku, berdarah-darah. Kan? Tapi dia tak tahu, ya Allah. Dia hamba engkau. Kalau engkau maafkan dia, engkau bagi dia kesadaran, engkau lagi bijaksana, ya Allah. Wah, padahal Rasulullah boleh doa tu. Rasulullah doa. Hapuskan dia, hapus ya. Tapi Rasulullah tak. Sebab sah. Nanti semua dah kena hapus apa? Aku nak buat kerja apa? Jadi, itulah tadi kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita dapat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita dapat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pun nak jadi umat Nabi, nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita dah tentu umat Muhammad pun tak sedar diri pun. Nak jadi umat mana lagi? Nak jadi umat Nabi mana lagi? Tak bangga kita. Jadi jadikan idola kita adalah Rasulullah dan kita nak ikut. Pertama sekali cara nak ikut Rasulullah, macam saya dah cakap tadi, Allah Ta'ala kata sentiasa tak ada keakuan di. Sebab kita tanda tu kenal orang tu kenal diri, tandanya apa? Dia kenal diri, kenal Allah. Tak ada rasa keakuan, binasa semua. Itu tanda dia. Bahagia tak? Allah yang kontrol semua. Ada orang tanya, mana boleh serah diri pada Allah? Kita tak usaha, tak ikhtiar, mana boleh? La haula wala. Dan kau serah pada Allah, yang nak usahakan, suruh usaha tu siapa? Yang nak suruh ikhtiar tu siapa? Allah jugalah. Ngapalah benak sangat. Dari serah pada Allah, ambil balik pula. Kata kita pula kena itu dia kata-kata belajar kenal diri, kenal Allah. Baru kita faham. Kan? Apa makna tawakal tu Allah. Pergi hospital tawakal pula kan dia. Tak boleh. Jadi kita kena faham betul-betul. Baru kita betul-betul apa hidup kita ke depan kita, nafas kita turun naik, semua Allah yang naikkan, turunkan. Kita rasa betul darah kita jalan, semua Allah yang jalankan. Semalam kata Asra tadi. Subhanallazi Asra semalam kan. Perjalanan, setiap apa perjalanan pun, gerakkan mulut kita, gerakkan kalam yang datang, nafas kita turun naik, semua Allah yang memperjalankan. Pak, saya datang ni naik kereta, bukan Allah jalankan. Ya. Kalau Allah tak gerakkan kau datang sini, kereta besar pun tak sampai. Sebelah rumah pun tak sampai. Kalau Allah tak gerakkan. Jadi kalau Allah tak gerakkan, jauh macam mana pun, daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naik berjumpa dengan Allah pun sampai. Kalau Allah tu berkehendak. Yani Allah memang dia berkehendak. Dia nak bawa kita jalan ke mana-mana pun. Ini gerak kita nak angkat air ke sini pun dia yang. Tak ada apa kita. Semua aturan kekuasaan dia. Tak ada langsung sikit pun kita ni memiliki kehendak ke, memiliki hidup ke. Tak ada. Semua hak dia 100%. Maka tu disuruh tadi la ilaha il, kalimat sakti tu, kalimah yang paling mulia. Tapi kita abaikan, kita hanya menyebut, kita tak berdasiasat. Kita tak mau jadikan kalimah tu arif billah, kita arif faham apa mak. Kita tak betul-betul mengimani la ilaha illallah. Kita hanya sebut. Dia kalau betul mengimani, berdasiasat, kita dah arif billah dengan ayat tu, kita la ya tak ada dah. Sekali je kita sebut, sampai bila-bila kita nak jaga tak ada rasa kedian. Tapi kalau kita tak faham, beratus ribu, hari-hari beratus ribu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, letih. La ilaha illallah. Bukan saya tak bagi. Sampai letih pun tak faham lagi dah. Kan Allah suruh kenal dulu, jangan sebut dulu. Bukanlah saya kata tak boleh sebut. Kenal dulu, bagi faham dulu. Baru kau sebut tu, rasa zuk. Rasa bergetar. Innamal mu'minuna allazina iza
Zukirullah jilat qulubuhum. Al-Anfal. Allah Ta'ala kata, orang betul-betul mukmin dah kenal diri, kenal Allah, dia sebut nama Allah walaupun dalam hati dia bergetar, takut, rindu kepada Allah. Kita nak suruh musuh kita sebut Allahu Akbar. Musuh tu pegang pedang pun jatuh macam Rasulullah. Surakah tu apa? Kita panggil nafsu surakah. Sebenarnya nama orang surakah. Dia bagi upah 100 ekor unta. Siapa dapat mudah Muhammad, surakah terus. Nafsu dia surakah. Terus kejar Muhammad kat padang pasir tu. Selangkah lagi dia nak tebas Nabi Muhammad daripada belakang. Malaikat kata, Muhammad selangkah lagi surakah nak tebas kau. Nabi Muhammad pusing kuda sikit dia. Pusing kuda. Allahu Akbar. Berup jatuh. Pedang surakah tu Allahu Akbar. Getaran orang yang rindu takut kepada Allah selalu sebut. Masuk ke dalam rohaniah orang tu. Jatuh. Gitu. Kita Allah Akbar, kita sendiri tak tergolek pun, tak takut pun. Apa yang kita dah lakukan? Sebut nama Allah tu main-main kan? Kita tak ada getaran, gelombang kita ni betul-betul rasa kekuasaan Allah tu, rasa keasyikan dengan Allah tu tak betul-betul. Jadi kita ni lah skill dia. Kau beramal baca banyak-banyak pun tapi tak ada getaran. Macam mana? Tu skill dia tu getaran, gelombang nyambung dengan Allah tu perlu ada. Mesti nyambung lah dulu. Jangan sebut Allah Akbar tak sambung dulu. Kita nak kontak ni mak kita kat kampung, nak kontak ni telefon siapa ni? Kita nak kontak tadi. Mak kita kat kampung. Tak dial dulu terus je. Boleh kan? Pegang handphone terus tak payah dial. Boleh. Mak. Orang gila orang kata. Dial dulu kan? Jadi nyambung dulu. Ke DG, pergi satellite. Diangkat barulah sambung. Baru boleh cakap betul? Dia tak sambung lagi kita cakap. Gitu. Sambung dulu dengan Allah. Baru sebut Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sambung dulu, rasakan dulu. Ya Allah, Engkau puji diri Engkau sendiri. Ya Allah, asyiknya Engkau yang tahu puji. Alhamdulillah. Baru sebut. Kita nak cepat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Kita nak puaskan ni hawa nafsu telinga kita. Berapa dah baca? 100 kali. Kita nak banyak bilangan. Jadi, bilanya kita nak betul-betul kan? Bila nak sungguh-sungguh tadi, siapa yang nak nyedarkan kita? Bukan saya. Itu Allah dah bagi kesedaran. Buatlah. Siapa yang rajin membuat gitu, dia dapat dah rasa tu. Asal Allah dah buka. Allah dah bukakan. Mukasyafah ghaibu. Dia yang bukakan singkap tu daripada kita fakir yang tak punya apa-apa, tak faham apa. Dia yang bukakan. Bila dia dah bukakan, Alhamdulillah. Duduk situ. Siapa yang bukakan? Rasa ni. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Selama ni ayah aku hanya menyebut nama Engkau tak terasa ya Allah. Sekarang baru aku tahu ya Allah. Hebatnya sebut nama Engkau ya Allah. Sebab kalau Engkau tak izinkan aku sebut nama Engkau, aku takkan dapat sebut ya Allah. Sesungguhnya aku sebut ni daripada kehendak Engkau ya Allah. Dan yang sebut tu juga Engkau ya Allah. Dan sesungguhnya yang dengar puji itu Engkau juga ya Allah. Dah, ya Allah. Feeling dah tu. Ke tak feeling lagi? Feeling lah tu. Itulah maknanya kenal mengenal. Dia kenal dengan diri. Itulah dia. Tajuk utama Allah jadikan manusia ke alam yang pertama ni. Pertama Allah jadikan untuk apa? Ingin aku kenali. Janganlah ditajuk. Jadi kita kena kenal dulu. Janganlah ditajuk. Kenal. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa nafsu. Siapa yang kenal nafsu diri dia, dia yang kenal tu Tuhan. Macam mana apa takluk dia kenal nafsu, kenal diri? Bila kita kenal diri, bergerak tubuh kerana hati. Bergerak hati kerana nyawa. Bergerak nyawa kerana roh. Bergerak roh sifatullah Nur Muhammad. Bergerak Nur Muhammad tak lain daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kita lagi tak? Kita dah kenal Allah yang kenal tak diri kita, nafsu kita? Kita kenal kita ni tak ada, yang ada Allah, baru betul kita kenal Allah. Jadi kita bergerak, kita melihat, kita hidup semua bukan kita. Bukan mengaku kita Tuhan lah. Nanti salah faham. Si Haji ni mengajar mengaku Tuhan pula lah. Bukan, kita ada, faham tak? Lah, tak ada. Yang ada dia. Jangan lari tajuk. Ni dia kata, bahasa tu saya tak faham. Itu salah bahasa. Kau sudah faham sudah kau.
Orang tu tak faham, biarkan. Sebab yang nak bagi faham Allah. Allah dah bagi kau faham, kau jangan pula. Kau bukan menyembah. Kau hidup kau bukan untuk manusia nilaikan. Kau hidup ni Allah yang kau harus tahu. Allah ridha, bukan manusia ridha. Berbuat tu atas dasar ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha tarik kau ridha Allah kita punya hidup. Bukannya ridha manusia, makhluk ridha kau. Ridha Allah. Beruntung kita, bahagia kita, ya Allah. Senyum dalam tidur, nak tidur senyum je. Bangun tidur pun segar je. Kita tahu dah dia juga. Sehingga kan lebih hebat lagi kita dimimpikan pun, mimpi kita dalam keadaan syok dengan Allah, tetap mengesahkan Allah. Wah, tu dah Allah bagi special lagi. Sampai dah dalam mimpi pun kita tak mau lain dah. Macam orang mancing lah. Oh, ni hari mimpi tak best, apa dia? Tak pergi mancing lah. Dia nak mimpi pun pergi mancing juga, dia rasa bahagia. Dia minat judi, main nombor ekor. Orang aksiden jatuh, patah kaki dia. Dia bukan pergi tolong orang patah kaki tu. Nombor motor dia tengok dulu. Lantak lah kau patah kaki, nombor motor dia tengok. Dia syok kat situ, main nombor ekor. Nak buat macam mana? Orang meninggal juga, dia tolong orang meninggal. Sampai habis dia tolong orang meninggal. Dah sudah orang dah balik semua, dia tunggu juga. Oh, dia ni hebat betul nguruskan orang jenazah ni. Dah balik semua, orang dah balik, dia tengok nombor nisan batu, berapa nombor. Dia ambil, dia kata selalu kena. Orang tak tahu rahsia aku punya nombor selalu kena, dia kata. Orang dah main nombor ekor nak buat macam mana? Jadi dia ada syok dia masing-masing kan. Jadi kita lihatlah, kat dunia ni kita syok dengan siapa. Jangan tipu lah. Tak boleh tipu. Jadi carilah syok yang betul-betul kita dengan. Jangan sampai kita carilah. Kau boleh tipu dengan kau baca Quran. Kau boleh tipu dengan kau solat. Kau boleh tipu malaikat. Kau boleh, tapi kau tak boleh tipu Allah. Bila kau buat sesuatu tu bukan kerana Allah. Aku pergi berperang, ya Allah, ya, kerana jihad. Bila sampai kepada Allah, langit kan selepas. Allah soal, kenapa kau pergi berjihad? Tak boleh bercakap kau. Engkau kazib. Engkau berbuat bukan kerana aku. Kerana engkau nak digelar orang yang mati syahid. Tempat kau di neraka. Jadi orang semua malaikat ingat dia ni memang mati syahid. Tak, Allah tahu. Jadi kita boleh tipu malaikat, boleh tipu siapa, tapi Allah kita tak boleh tipu. Itu pasal jangan sampai rugi. Jangan sampai kita rugi. Kita harus rasa syok dengan Allah. Jangan tipu, ajar diri kita. Jangan sampai itu tak ada dalam diri kita, isteri kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita, semua yang ada ni kita nak, semua ada. Semua itu adalah Allah punya permintaan. Allah nak kita ni gitu. Allah nak kita tu gitu. Irji'i ilah. Dia nak selalu kita gini. Dia panggil kita dengan manja hari-hari. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Panggilan cinta dia panggil kita. Kita pergi ke lain. Hari-hari Allah panggil. Setiap masa Allah panggil. Bilanya kau nak. Allah bagi rezeki. Allah bagi perumpamaan banyak-banyak. Supaya kembali pada dia. Kita degil. Jadi siapa yang nak menunjukkan jalan ni tak lain. Bila Allah dah bukakan, bersyukur kita pada Allah. Dia yang bukakan. Syukur kita ni. Penghujung zaman ni bukan semua dapat. Tapi penghujung zaman ni dah jadi asing. Rasulullah kata akan kembali asing. Seperti mana aku baru datang. Dan dia dah maju, kembali akan asing. Rasulullah pesan pada sahabat. Ya ke boleh jadi itu? Ya. Lebih teruk lagi pun akan jadi. Tapi beruntunglah yang dianggap Jadi kita beruntung. Orang kita ni, orang pandang kita biarlah makhluk asing, apa benda asing. Yang penting, Allah Rasulullah kata apa? Beruntunglah orang yang dianggap asing. Kalau tak asing ni kan ramai nanti. Diorang bawa saya ke Brunei, diorang bawa saya nanti ke Saudi ke, nanti saya tak jumpa korang. Selamat tinggal lah. Saya ke sana. Tapi Alhamdulillah Allah bagi kita ni sedih. Jadi saya bolehlah, tak ada lagi tempat lain saya nak pergi. Sini jugalah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Saya rasa cukup dulu situ. Kita bagi mana speaker? Ni. Bagi dulu pusing saya. Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi memenuhi permintaan ni mana saya rasa buat tubik lah sikit. Hak kita boleh hak malam ni. Jadi antaranya dari segi seni, feeling tadi.
Mana kita nak rasa biar tubik, kita nak letu. Nak nilai diri, muhasabah diri. Kita sayang mana letak diri, contoh sebagai contoh macam ustaz kata tadi. Kita rasa tak usah tipu lah, mana kita yang lebih tahu. Orang lain tak usah nyamar. Tapi hok sini kita nak nilai kita sendiri berpayah juga. Sama ada begitu betul ke kita solat sebagai contoh. Ya aku ni suka kau solat. Aku betul atau kerana jadi paksa kerana jadi kita sendiri tidak tahu adalah kita sayang aku tidak dengan solat. Gitu orang ngaji dengan Quran. Tapi aku kena ngaji kerana kalau aku tak ngaji nampak bodoh. Okay, orang tengok tak pandai dari segi ilmu tak tu. Orang nak kecek agama Quran pun tak erti. Mana gitu orang pasal ngaji. Tapi bila kita tengaji, adakah aku sayang ngaji? Sini kita payah nak nilai. Jadi sebenarnya seolah-olah bila kita nilai diri, kita muhasabah diri, aku ngaji kan untuk tak pandai, takut orang kata aku tak pandai. Jadi bukan kerana aku sayang nak ngaji, aku nak tahu ilmu Allah. Pasal ngaji pun setakat baca je. Mana tak tahu. Mana seolah kita tidak ikhlas dari segi pengajian sebenar. Mana sekadar kita ngaji Quran, nak kena, biar sebut makra betul, tapi makna kita tak belajar. Mana sini seolah kita tipu je. Nah, jadi timbul persoalan sininya nak nilai mana sebenarnya aku nak ni duduk tu semalam dari segi saya yang kata tadi. Jadi itulah antara perkongsian. Jadi kalau boleh Ustaz Wi pencerahan lagu mana keadaan nak siapa biar betul kita boleh nilai masalah diri kita ni biar betul-betul aku saya atas benda tu. Lagu mana? Setakat lo ni pun bukan kata tak buat solat, tak berhenti ngaji pun hari-hari. Tapi adakah hak hakikat sebenar, hak realiti hak kita saya tu, kita sendiri pun tak timbul tanda tanya lagi. Seolah-olah buat tu dalam keadaan terpaksa, kerana sahabat, kerana mana masyarakat. Jadi hak nampak tu pasal masing-masing semua tak pergi berlaku lagi dari segi alam barzah tu. Jadi kadang kecil. Jadi cahaya tu kerana atas rasa suruh cahaya. Okay. Cerita. Belum mengalami berlaku lagi. Belum mengimani. Belum mengimani. Jadi minta pencerahan sikit. Tadi dah bagi jawapannya tu. Ya ke? Kata dah tu sebenarnya apa yang Haji sebut tadi, soalan dengan jawapan dah. Macam mana saya nak jawab lagi? Dan kalau boleh nak biar cara biar nak fokus biar Dah cantik tu Ji. okey, terima kasih. Terima kasih. Dengan jawapan tu. Boleh lah tu. Boleh tu. Apa dah? Alhamdulillah lah. Saya pun ucap terima kasih kepada Ustaz. Sebagaimana kita malam ni dengar apa yang Ustaz bagi pencerahan tu adalah satu ilmu mengenali Allah ni memanglah harus kita cari. Begitu juga Ustaz sebut saat ni mencintai Allah. Memang dalam hidup kita ni dua. Kita harus tanam dalam hidup kita ni Allah dan Rasulnya. Apabila Allah mengutuskan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, maka contohilah Rasulullah. Sebagaimana ustaz ayat tadi, mana orang hak dapatlah nikmat tu. Nikmat lagu mana? Nikmat sebagaimana tiru Rasulullah. Bukan soal janggut, celok gapo, hak tu salah satu daripadanya. PA perangai kalau kita orang Kelantan ni mudah. Kelakuan dia, percakapan dia, tu. Payah tu. Bukan senang. Hari ni molek kita, esok dak dah. Dak dah kita termasuk hamba sendiri pun. Begitu juga dari segi saya tertarik dari segi Ustaz Rajak kita sedar tidur. Satu amalan kita kena sebut Alhamdulillah ya Allah. Mana tu hari nyawa lagi. Itu terbaik. Sebab saya pun pernah dengar, pernah buat lah. Tapi tak bagus lah kita nak cerita benda-benda tu. Tapi kita kita perkongsian jadi kita tersentuh di hati kita. Sebagaimana Ustaz bagi tahu saat ni tu memang molek lah. Ilmu-ilmu yang molek tu. Cuma dari segi dapat terima ataupun takat orang tu dapatlah. Ustaz Rojak tu overall kita sendiri kita kecek semua sekali. Cuma pahaman tu mungkin sikit
Ada orang ni faham gini, orang ni faham gini. Itu saja. Tapi lebih baik belajar daripada tidak belajar. Kalau tak belajar, dia tidak bijak orang tu kalau dia tidak belajar. Sidik setara mana pun kalau dia tak ada ilmu, kalau dia tak ada ilmu, tak suruh dia alim, dia tak alim. Ilmu tu yang menyebabkan dia alim tu. Tapi terima kasihlah banyak, saya sekat tu lah dulu. Kabel kita pula. Malah nak dengar dari rumah. Dia seronok. Kalau kita tunjukkan kasih sayang akhlak, dia lagi tunggu. Dia tak berani nak pandang muka kita. Ibarat gitu lah. Keluar. Kasih sayang. Kita dalam sama-sama ni, duduk dalam ni, semua dalam keadaan kasih sayang. Tak ada rasa siapa tinggi, siapa rendah. Sebab saya sendiri pun dah kata la ilma lana. Saya pun tak ada ilmu. Barulah saya dah buang semua la ilma lana. Tak ada semua, baru Allah boleh downloadkan. Illa ma'alam tanah boleh tak. Lepas sekadar cakap macam Haji cakap tadi. Subhanaka la ilma lana, tak faham. Subhanaka, kita puji dia, kita kata la ilma lana tu betul-betul tak ada. Bukan la ilma lana, ada lagi kasih ilmu tak? Kosong betul-betul. Baru dia masuk download kan illa ma'alam tanah. Tadi. Baliklah saya pusing balik. Tak. Cakap apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah. Rahmat Allah, kinayah Allah. Alhamdulillah kita malam ni jadi satu majlis yang sangat-sangat mulia. Mana Allah Subhanahu Wa Taala capak kita mari satu majlis, yakni satu majlis yang agung, yakni majlis yang mengesahkan Allah. Tidak ada akuan diri melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun bukan nak kacak banyak juga. Saya nak bagi contoh satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita, ya ayyuhan nas in kuntum lil fuqara. Mana Allah Subhanahu Wa Taala menyeru manusia, bukan menyerukan orang beriman, bukan menyerukan orang Islam, menyerukan manusia sekalian alam. Maknanya Tuhan kata semua manusia ni fakir. Apa itu makna fakir? Kita kena faham tadi, kena faham betul-betul itu makna fakir. Makna Allah Subhanahu Wa Taala kinayah kita fakir, itu makna kalau kita pandangan dengan zahir makna miskin, tidak ada daya upaya, tapi bukan situ maksudnya. Makna fakir sini macam mana makhluk Allah ni tidak lepas sama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kena bergantung dengan dia. Tidak lepas sama sekali. Itu maksud fakir sebenar. Apabila kita tak lepas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita mengakui diri kita ni pandai, jangan kita mengakui diri kita ni alim, jangan kita mengakui diri kita ni kuasa. Semua ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni mengharapkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita malam ni saya nak jelaskan satunya, cuma kita jangan merasakan diri kita ni fakir. Mana kita mesti tidak lepas sama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kedudukan kita macam mana pun, kita tak lepas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam ayat-ayat lain, jangan kita menipukan diri kita, jangan kita menipukan Allah. Kita menipukan Allah itu seolah-olah kita menipukan diri kita sendiri. Pasal semua ni tidak lepas sama sekali. Mana kita fikirlah sikit. Marilah kita fikir sama-sama sekali. Muhasabah diri masing-masing.
supaya kita meningkatkan ilmu dan meningkatkan kasih sayang kepada Allah dengan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia kasih sayangnya dapatlah kita bersama-sama menceritakan tentang penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cerita lain, tak ada cerita tentang duit, pasal duit ke pasal apa, tak ada, tentang Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah hala tuju kita. Jadi malam ni saya nak berkongsi apa yang Allah Taala letakkan hari ni. Malam ni saya pun tak tahu nak cakap apa tadi sebenarnya. Tapi saya nak cakap kat sini, selama saya jadi jururakam YouTube ni, alhamdulillah saya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman wazidnahum huda. Alhamdulillah, saya pun tak tahu itu semua daripada Allah. Jadi saya nak berkongsikan kat sini bahawasanya sesiapa, ini pun nasihat daripada ustaz juga, sesiapa yang mendengar YouTube ni, YouTube yang saya hantar dekat grup tu, siapa yang tak faham jangan rasa stres. Dia ulang-ulang dia dengar. Ulang-ulang ambil wuduk, ulang-ulang dengar. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi wazidnahum huda. Itu petunjuk Allah. Itu bukan daripada guru, bukan. Itu semua datang daripada Allah. Sebab ini kalam Allah. Yakin. Yakin. Itu yang saya boleh berkongsikan supaya kita sama-sama dapat. Jangan tengok sekali YouTube ni dia rasa tak faham, dia biarlah. Dia lengah, tak ada. InsyaAllah usaha Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kesungguhan kita. Nak tengok kesungguhan kita semua. InsyaAllah sama-sama kita. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memberi kita petunjuk, wazidnahum huda. Kita betul-betul sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada rasa kita ni ada ilmu. Kita tak rasa. Semua kita tak ada rasa. Ilmu kita tak ada. Amalan pun kita tak ada. Yang ada hanya dia je. Esa zat dia je. InsyaAllah. La haula wa la quwwata illa billah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang yang cerdik, ni yang paling cerdik lah, kita kira tak ada yang paling cerdik lagi lah, iaitu orang yang kenal Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling cerdik. Di samping cerdik, dia juga adalah orang yang paling bahagia dan paling beruntung. Bukannya orang cerdik ni orang jadi cikgu ke, orang jadi pegang jawatan ni, bukan. Sekiranya dia tu jadi cikgu, dia tak kenal Allah, bodoh juga dia sebenarnya. Kalau dia jadi pegawai ni, guru besar dan sebagainya, kalau dia tak kenal Allah, bodoh jugalah dia tu. Dialah manusia yang paling rugi. Walaupun di dunia kita nampak dia ni hebat, berkereta besar, rumah besar, berduit dan sebagainya, tapi dia tak kenal Allah, dia rugi. Walaupun orang tu kerja dia cleaner ataupun tukang kebun, tapi dia kenal Allah, dialah orang yang paling beruntung. Jadi inilah kita sama-sama duduk dalam majlis ini, tak lain tak bukan kita nak kenal Allah. Jadi kita dah ada pembimbing kita. Jadi sama-samalah kita, maknanya kena bersungguh-sungguh lah. Bersungguh untuk dapatkan apa yang dah pembimbing kita ni dapat. Sebagaimana dia dapat, kita pun nak juga dapat. Jadi topik utama kita adalah kenal Allah. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi, itu semua daripada khatir rabbani. Khatir rabbani itu nilai yang sangat tinggi. Datangnya daripada lintasan rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia letakkan ke qalbun kita yang suci, disucikan oleh Allah. Kita dah keluarkan semua kebatilan. Maka apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tak lain, mengajakkan kita kepada
keberuntungan, iaitu mengesakan Allah. Jadi sama-samalah kita mengikuti apa yang diucapkan tadi, tak lain daripada lintasan Rabbani, daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat ketuhanan, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat yang suci itu tadi. Ya, amaliahkanlah minta benar-benar bahawasanya seperti mana yang Rasulullah minta. Rasulullah bagi tahu aku ni yang paling kenal Allah, aku ni yang paling takut kepada Allah. Rasulullah tu paling kenal Allah. Tak ada siapa yang lebih kenal Allah Ta'ala melainkan Rasulullah. Dan Rasulullah bagi tahu, aku yang paling Jadi kita ni makin kita kenal Allah, makin kita takut kepada Allah. Dan Rasulullah bagi tahu selepas tu, dan aku juga yang paling kenal Allah, aku yang paling rindu kepada Allah, paling asyik kepada Allah. Jadi dua makam bila kita kenal Allah ni, takut dan juga rindu. So maka Rasulullah dia ada dua keadaan. Bila lepas angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, muka seolah orang-orang yang tenang, asyik dengan Allah. Tenang duduk sebelah Rasulullah, jadi kita jadi makmum pada Rasulullah pun terikut tenang. Kalau yang kedua Rasulullah angkat, makam dia bergetar macam air menggelegak. Takutnya ada rasa keakuan diri tu. Takut, bergetar. Itu takut. Bukan takut Allah, muka Allah ngeri, bukan macam kita takut hantu cabut, bukan. Takutnya itu tadi Allah Rasulullah takut dia nak rasa ada kedua, ada rasa diri dia dan ada rasa itu yang dia takuti tadi. Jangan kita ingat bahawa maknanya Rasulullah takut pada Allah, muka Allah Ta'ala tu ngeri ke? Bukan. Muka Allah tu ngeri. Tetapi dia tu takut, dia rasa keakuan diri tu dia takut gitu. Jadi dia nak stabilkan supaya ada Allah baru dia. Jadi gitu. Kalau orang yang belajar kenal diri, kenal Allah, takluk bila dia dah kenal, tak ada dia tak mau ada lagi keakuan, takut dia nak ada keakuan diri. Kemudian bila dia dah dapat, dia rasa tenang. Mudah-mudahan apa yang didapati pada malam ini, insya-Allah semuanya daripada Allah SWT. Kita amaliahkan betul-betul istiqamah, insya-Allah. Kita sentiasa berada dalam naungan Allah. Dan ajakkan lagi kepada siapa-siapa yang kita wanazirah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Sampaikan. Jangan kita rasa macam kita nak. Sebab kelemahan orang kita ni, Islam ni sekarang ni susah nak bagi tahu. Kalau orang Kristian ni, sifat dia kalau dia dah tahu kan, dia suka untuk menyampaikan. Terbalik pula jadi dia. Patutnya kita lah Islam bila dapat ni, kita yang lebih kuat untuk keluarkan wang ringgit, keluarkan apa, infak apa pun saja untuk nak menarik orang. Itu. Sifat tu akan datang nanti patutnya. Jadi rajin kita. Habiskan masa kita untuk, biar orang kata sia-sia lah kau buat ni, tak dapat upah apa-apa. Tak payah. Kita dah cukup dengan Allah. Kita tadi. Allah dah atur dah kita punya kehidupan, rezeki semua dah atur. Kita cuma nak olahkan balik dalam kehidupan. Ajakkan bersungguh-sungguh. Minta lagi idea kepada Allah, macam mana aku nak ajak jiran aku ni. Aku nak ajak ni macam mana dia. Aku aja dapat tak boleh, ya Allah. Aku nak juga, aku sayang keliling kampung aku ni, aku nak juga. Sifat tu lah tambahan Allah bagi, iaitu sifat rahmatan lil, tenggelam dalam jiwa Muhammad. Kita masuk dalam jiwa Muhammad, kita akan ada perasaan gitu nanti. Kita tak ada rasa satu kampung ni ada seorang tak dapat, kita pun risau gitu. Ada seorang tak dapat, kita pun risau. Apa lagi banyak dalam kampung ni tak dapat, patutnya kita risau. Jadi carilah, minta pertolongan Allah bagaimana. Rasulullah tu menangis-nangis minta umat dia selamat. Jadi kita ambil sikit. Maknanya sekurang-kurangnya satu kampung kita prihatin untuk, memang berat tapi kita kena buat juga. InsyaAllah. Jadi terima kasih atas perhatian apa yang dia ucap ni, perhatian yang bagus, pendengar yang bagus. Akan Allah kurniakan wa'ta'na, ketaatan. Alhamdulillah. Dan saya mohon maaf atas perkataan saya ni ada bersumber daripada kehendak saya. Saya maafu minkum, minta maaf banyak-banyak. Sebab nanti lagi saya tak tahu lagi akan datang. Sebab saya akan menunaikan ibadah umrah insya-Allah 11 bulan. Doakan saya selamat pergi dan selamat balik, dipermudahkan Allah semua. Sebab ni saya nak pergi ni, tak tahu pergi untuk berpindah ke, pergi saya tak tahu. Tapi doakan.
kita akan jumpa. Pasti akan jumpa. Tak di sini, akan jumpa di pada mahsyar, akan di mana. Kita akan sama-sama berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatkan Allah banyak-banyak. Kita selalu berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berada di sisi saya. Berada di sisi Allah, itu yang tanamkan dalam diri kita, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.